Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk kepada tamadun India, bentuk perluasan kuasa dari segi secara keagamaan. Okey. Okey. Ini bentuk perluasan kuasa zaman Asuka. Okey, pada zaman Asuka, dia tidak bergantung pada wilayah sempadan yang tetap. Okey, sebaliknya merentas sempadan. Okey, maksudnya di sini, kalau secara fizikal dia dah tetapkan, daerah tu siapa yang pegang, siapa yang luaskan, daerah ini siapa yang buat. Bila masuk secara keagamaan, dia main sebarkan je, ke mana-mana daerah. Seterusnya, ini menjadikan dinasti Maurya iaitu pada zaman Asoka dikenali serata dunia. Selepas Perang Kalinga, Asoka menumpukan pengembangan terhadap agama Buddha. Ini kerana semasa perluasan kuasa secara fizikal, banyak kematian yang berlaku. Seterusnya, bagi mengukuhkan pembinaan negara, peraturan dan undang-undang diukir pada tiang batu yang dikenali sebagai tiang Asoka. Kemudian tiang-tiang ini diletakkan di tempat yang strategik, supaya semua orang ataupun rakyat boleh membaca peraturan dan undang-undang tersebut. Ini merupakan peta penyebaran agama Buddha iaitu pada zaman Asoka. Dia punya pusat pemerintahan di Pataliputra. Kemudian mereka berpecah-pecahlah menyebarkan agama Buddha. Awak boleh tengok peta ni betapa luasnya kawasan penyebaran agama Buddha. Seterusnya, ini dah masuk zaman Gupta. Tadi zaman Asoka, ini zaman Gupta. Zaman Gupta ni dia menekankan terhadap agama Hindu. Kalau zaman Asoka dia buat penekanan terhadap agama Buddha, zaman Gupta dia penekanan terhadap agama Hindu. Selain itu, zaman Gupta ni juga dia mementingkan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan juga pemerintahan mengikut agama Hindu. Seterusnya, Raja Samudragupta ni dia merupakan pemerintah pada zaman Gupta, itulah salah seorang pemerintah pada zaman Gupta. Dia dikenali sebagai Kavi Raja ataupun Raja Penyair kerana beliau sangat meminati puisi keagamaan. Seterusnya, disebabkan zaman Gupta ni dia mementingkan terhadap agama Hindu, ia dikenali sebagai zaman keemasan. Apa maksud zaman keemasan? Pencapaian atau kemajuan besar dan tertinggi dalam bidang tertentu yang dicapai oleh sesebuah pemerintahan. Maksudnya zaman Gupta ni dia ada pencapaian tertinggi. Seterusnya, aspek lain yang menyebabkan tamadun India ni boleh menjadi sebuah tamadun yang unggul. Yang pertama disebabkan buku Arthasastra berkaitan sistem ketenteraan dan pemerintahan dinasti Maurya. Buku ini diterbitkan ataupun ditulis oleh Kautilya. Seterusnya,
Okey, dalam tamadun India ni ada lukisan gua juga, okey, yang menunjukkan kepentingan kesenian dalam tamadun India. Okey, seterusnya kepesatan perdagangan sama ada laluan daratan ataupun maritim. Maritim ni apa? Okey, maritim ni perdagangan laut. Okey, banyak kapal-kapal singgah dekat kawasan tamadun India. Okey, jadi ada jual beli di situ. Okey, seterusnya, okey, ini adalah penggunaan wang shilling emas ketika zaman Gupta yang menunjukkan kemewahan pada zaman tersebut. Okey, jadi zaman lain dia tak ada shilling emas. Zaman Gupta dia ada shilling emas. Itu yang menyebabkan tamadun India menjadi unggul. Okey, penutup daripada zaman tamadun India ni, okey, tamadun India berjaya meluaskan kuasa dan kesinambungan pemerintahan untuk jangka masa yang lama secara fizikal dan keagamaan. Okey, seterusnya peluasan kuasa secara fizikal menyebabkan banyak kematian dan kemusnahan. Oleh itu, pemerintahan zaman tamadun India ni beralih kepada perluasan kuasa secara keagamaan di mana lebih aman dan sejahtera. Okey, dan akhir sekali, berdasarkan tamadun India tu, kita perlulah mengamalkan sikap menghargai keamanan dan bekerjasama dalam pembinaan tamadun. Okey, itu sahaja untuk tamadun India, perluasan kuasa secara keagamaan.